Okay. All right, recording started. Just 1 minute. Yes, all good. Okay. Where's my Joy? Anak cari yang okay. Wow. All right. So once again, terima kasih kerana join kita sesi untuk malam ni. Okay, from team Coach Andy, sebenarnya tadi saya nampak kita punya list tu. Wow, banyak juga korang letak. Dalam ada 38 soalan. Tapi actually bukan 38 tau, Coach Fazal, Coach Nurul, Coach Ika dengan Zainul. Actually bukan 38 tau. 38 tu kalau kita betul-betul tengok dalam tu, dia ada lagi cabang dia. So maksudnya dia lebih daripada 38, mungkin dalam 50-60 soalan. So okay, of course, kita dah beritahu tadi kita have a very short meeting dalam kita punya WhatsApp group di mana kita mungkin tak dapat nak menjawab semua soalan, but in case kalau you rasa soalan you sangat, you really need to know, lepas kita dah habis sesi kita nanti, mungkin kita boleh luangkan masa dalam 5 minit atau 10 minit untuk Q&A kan, Coach? So that pastikan all your soalan terjawab lah. We will do our best, alright? Boleh? Kalau boleh semua thumbs up. Alright, nice. Okay, jom. Okay, so you all can see all the coaches, right? I dah spotlight mereka semua. Okay, so kita memperkenalkan satu one by one, okay? So kita akan start dengan coach. Okay, I just so that I can spotlight everybody. Just let me remove everybody dulu. One moment. Okay, so sekarang kita nak menjemput Coach Fazal, as you can see on the screen here. So Coach Fazal is actually a Bachelor of Science, Food and Science Nutrition from UKM. Beliau juga seorang Master Science graduate dari UKM, 2007 Nutritionist Penang and 2010 Nutritionist Kedah. Alright, so kalau kita nak cakap panjang lebar. So Fazal, I'll pass it to you. Just a very short introduction of yourself lah. Selain daripada apa yang saya mention tadi. Okay. Alright. So, sorry. So I'll just move on. I'll move on dulu Fazal. Fazal, can you hear me? Boleh. Boleh dengar Boleh. Okay, thank you Coach Andy. Okay, hai semua tim Coach Nurus, Coach Zainul, Coach Ika dan Coach Fazal sendiri. Okay, gembira dapat jumpa family yang ramai ni. Andy dah buat yang terbaik lah nak kumpulkan semua expert untuk nutritionist khas untuk tim Coach Andy. Alright. Okay, so that's all. Thank you. Alright, thank you. Okay, nice. Yeah, thank you, Coach Fazal. Okay, next we would like to introduce is Coach Zainul. Okay, itu dia Coach Zainul kita. Selalunya kalau kita cakapkan coaches ataupun kalau perempuan kan kita cakap one of the only bunga dalam the whole family kan. So Coach Zainul is from the nutrition team lah. I pun lelaki cuma kan just okay. Okay, Coach Zainul actually is a Bachelor of Dietetic from USM. Okay, and he have experience in working in GNC as a dietitian for 5 years. Okay, all right. Coach Zainul, would you like to introduce yourself a little bit more? Okay, boleh. Thank you Coach Andy. Hai semua, selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kepada Coach Andy kerana sudi menjemput kami untuk sesi sharing ilmu pada malam ini. So basically saya seronok lah aku dapat cuba nak menjawab sebaik mungkin sebab saya tengok soalan yang diberikan ni memang sangat-sangat menarik. So saya tak nak tarik panjang saya punya introduction, kita terus kepada kawan kita yang seterusnya lagi baik. Okay, thank you Coach Zainul. Okay, next I would like to introduce on board is our coach Nurus. Okay, Bachelor of Nutrition daripada UKM, nutritionist at GNC juga. Oi, ini rakan sekerja Zainul. Okay, she have 3 years experience in the supplement company, right? So of course beliau juga merupakan nutritionist daripada Kedah. KKM Nurus ataupun KKM typo. Oh, typo tu. Okay, so it's KKM Kedah. Alright. Mempersilakan Nurus.
Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Excited untuk sesi malam ni. Actually sebenarnya I dengan Coach Ika, Coach Fazal, kita orang ada bincang nak group. Suddenly tiba-tiba Andy, korang nak join dia tak? So kita cakap, oh nak. Kita orang baru bincang. So sangat excited lah. Dengan Coach Zainal pun nak join, is very excited. Harap perkongsian kami malam ni bermanfaat untuk semua. Alright, thank you. Thank you, Coach. Okay, last but not least, kita menjemput Coach Ika. Coach Ika, Bachelor of Nutrition from UKM, and beliau juga merupakan nutritionist daripada KKM. Silakan, Coach Ika. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okay, jadi saya Coach Ika, bekerja 2 tahun di swasta dan 6 tahun di KKM lah. Sama juga dengan Coach Nurus dengan Coach Fazal, di Kedah juga bekerja, satu negeri lah kami. Jadi kita selamat berkenalan semua. Kita akan teruskan dengan menjawab soalan lah sebab saya tak sabar nak menjawab soalan ni sebab banyak. Okay. Alright. Terima kasih Coach Ika. Okay, so saya akan menjemput semua. So sekarang just spotlight everybody. Okay, siapa yang guna komputer tu memang senang sikit lah, boleh nampak. Okay, so 4 of our coaches dekat sini. So I think kita akan mulakan dengan Coach Fazal. Okay, apa yang kita akan buat malam ni, kita akan buat macam ni. Because since kita ada banyak soalan, so I have told the coaches that kita akan mula secara pusingan macam tu. So Coach Fazal akan mulakan, and then she will just randomly pick one question and then start answer macam tu. Okay, boleh? Alright, let's go Coach Fazal. Okay, thank you Andy. So I nak pilih soalan pasal sayur Okay, ada beberapa orang juga tanya pasal sayur. Mungkin kalau dah boleh menjawab soalan-soalan tertentu, so kita boleh dah cover sekali lah. Okay, sayur ni actually satu sumber makanan yang sangat perlulah untuk tubuh badan kita. Okay, kerana ia mengandungi kandungan nutrien dari segi vitamin dengan mineral yang sangat baik untuk selain daripada ada serat untuk sistem penghadaman lah. Okay, jadi bagi yang susah nak makan sayur, actually sayur ni dia ada banyak pilihan. Okay, you boleh try mana-mana sayur yang you rasa boleh cuba. Sebab mungkin kita ada sejarah-sejarah hitam sewaktu kita masih kecil. Contohnya parents kita, ibu bapa ataupun menjaga, paksa kita makan sayur, betul tak? Jadi bila sesuatu yang dipaksa tu kadang-kadang kita tak happy. So that's why kita telah meletakkan sayur tu sebagai sesuatu musuh kita. Okay, jadi bagi yang tak dapat nak makan sayur, mungkin boleh mulakan dengan sayur yang kurang rasa pahit. Contohnya boleh makan timun dulu. Kalau tak suka rasa kulit timun, boleh kupas dulu. Ataupun kita boleh juga makan carrot. Kalau carrot pun rasa tak boleh telan, biasanya orang dewasa dia boleh telan lah jenis-jenis sayur tersebut. Boleh mulakan dengan sayur-sayur yang kurang rasa pahit dululah. Okey, contoh-contoh sayur lain, contoh tak semesti nak pilih sayur yang mahal lah. Contoh sampai nak beli sayur yang macam asparagus ke, okey. Jadi boleh makan je mana-mana sayur, boleh makan sayur salad boleh, tomato boleh. Kalau ni pun terung pun salah satu sayur juga. Okey, kepada peminat-peminat petai, boleh dijadikan sayur juga, jering, rebung dan sebagainya lah. Okey, jangan kita nampak sayur ni, sayur tu daun sahajalah. Right, okey nah. Okey, selain daripada itu, sayur ni juga ada pelbagai warna. Kalau kita allergic dengan warna hijau, jangan mulakan dengan hijau dulu. Sayur putih ada, lobak putih ada, sengkuang ada dan macam-macam lagi. Saya lupa yang bertanya tadi siapa. So, ada dalam ni ke? Kalau ada dalam ni boleh raise hand. Ada. Okey. So, boleh cuba Siapa? Hasina. Okey. Boleh cuba. Coach. Boleh cuba untuk mulakan makan sayur yang bukan mungkin hijau lah. Mungkin fobia tu ada pada sayur hijau saja dulu. Okey, Coach Andy, pass to you. Alright, thank you. Okay, seterusnya. Okay, Coach, sebelum kita continue, nak tak saya share screen dengan on this question tu? Perlu tak? Nak saya share screen tak? I think easy je. Better kan? Okay, better kot. Sebab I guna okay. handphone jadi. Okay. Susah. Nampak tak screen? Tapi I don't know which one is yours ya. So you all just go through lah. Okay, next I would like to introduce pula.
Next is Coach Zainul. Okey, terima kasih Andy. Okey, so soalan seterusnya saya ambil berkenaan dengan ada orang jap. Ni soalan je saya tengok je. Siapa yang bertanya pasal gluten? Okey, Syazmin. Syazmin bertanya, adakah gluten free food tu ada benda sesuatu yang healthy? Sebenarnya gluten ni basically untuk orang yang tidak ada apa-apa penyakit ataupun penyakit yang perlu nak mengelakkan gluten, dia tak ada masalah pun untuk diambil. Okay, so maksudnya contoh, kalau saya tak ada sihat, tak perlu pun nak elakkan gluten. Sebab gluten tu basically wujud pada makanan-makanan yang kebiasaannya tinggi dengan serat. Okay, so kalau anda biasanya mengelakkan gluten, kebiasaannya lah anda akan kurang pengambilan serat. Sebab basically gluten ni adalah jenis protein yang fungsi asal dia sebagai satu structure dalam kita punya makanan tu. Ataupun kalau contoh kita buat tepung, kita akan uli benda tu untuk nak perbanyakkan gluten supaya kita punya dough tu akan lebih structure ataupun lebih cantik. Kalau dough tu kurang dengan gluten, dough tu akan jadi tak cantik lah. Itu kalau biasa untuk dough lah. Tapi sebenarnya kalau berbalik pada soalan tu, sebenarnya gluten tu untuk orang yang sihat tak ada masalah. Sebabnya biasanya untuk orang yang ada masalah macam celiac disease, dia ada memang tak boleh lah ambil je gluten punya produk, dia akan ada masalah inflammation. Itu memang dia terpaksa elakkan sebabnya dia punya condition badan. Dan juga kalau orang tu ada allergic ataupun intolerance dengan gluten, so that's why dia orang tak boleh ambil ataupun kena kurangkan. Tetapi untuk orang yang sihat sebenarnya tak ada masalah. Sebabnya kalau anda orang yang sihat, anda kurangkan ataupun anda cuba elakkan gluten daripada makanan anda, akan ada defisiensi yang akan terjadi pada diri anda lah. Okay? So jadi dia, kalau anda rasa anda sihat, basically jangan risau. Tak perlu nak elakkan. Sebabnya memang tak ada masalah. Memang kajian banyak dah tu, kita cuba buktikan sebabnya banyak kat media orang cakap makan gluten ni berbahaya. Makan gluten ni berbahaya. Jadi ini itulah, jadi inilah. Basically benda tu propaganda lah kita panggil. Dia orang menggembang-gemburkan benda yang tak berapa tepat. Okay? So itu sahaja. Alright, thank you Coach Zainul. Syazmin, yang tanya soalan tu harap soalan anda terjawab. So next we would like to introduce Coach Ika. Sorry, Coach Nurus dulu. Sorry. Hai, I nak jawab soalan Amir Haziq. Dia kata saw a lot of outside video for diet meal preparation using coconut oil for the purpose of dieting. Here in Malaysia we push for olive oil. Is oil palm all that bad for diet? Okay, ni pasal minyak, lemak lah dalam minyak. So actually lemak, minyak, apa-apa jenis lemak, palm oil ke, coconut oil ke, olive oil ke, satu sudu kecil 5 gram bersamaan 45 kalori. Sama saja dia punya nilai kalori. Kalau kita fokus untuk memang diet, kalori, orang kata kita lebih kepada concern dengan kalori intake kita, so boleh apa-apa minyak yang you all guna, still sama dia punya nilai kalori. Apa yang beza antara minyak ini adalah kalau olive oil dia adalah monounsaturated fat, maksudnya dia lemak tidak tepu, mono tidak tepu. Manakala coconut oil, oil palm, mereka dalam satu kumpulan iaitu lemak tepu. Coconut oil is lemak tepu, palm oil pun lemak tepu. Jadi tak ada beza pun coconut oil dengan palm oil. Cuma kalau minyak kelapa sawit di Malaysia, di pasaran selalunya persen minyak tepu dengan minyak tak tepu 50-50. So minyak yang tepu ini dia adalah sangat sesuai untuk kita guna untuk masak deep fry. So minyak yang tak tepu, especially olive oil, mono tak tepu, tak sesuai untuk kita masak guna heating yang lama. Tengok yang apa semua nyanyi dekat tu yang Langkawi tu. Dia semua duduk tepi. Tu dia siapa penyanyi kat Langkawi. Dah mute. Kamu tak pergi Langkawi ni rindu. Dulu saya kerja di Langkawi. Okay, so mana-mana minyak pun kalau you all nak guna, kalau untuk diet apa-apa pun okay.
So take in moderation. Cuma kalau kita guna polyunsaturated fat, so dia ada omega 3, ada omega 6. That's dia punya benefit ataupun perbezaan lah. Yang lain semua okey. Tak ada yang bad, tak ada yang good. Kalau you ambil in moderation, semua in a good. Semuanya baik lah. Alright. Amir, Thank you. okay. Thank you Coach Nurus. Amir Razik harap terjawab soalan anda. Okay, next mempersilakan Coach Ika. Okay, actually saya ingat nak jawab juga soalan Amir, tapi saya tengok saya rasa saya macam nak sentuh orang yang lain pula lah supaya kita fair lah kan. Saya nak sentuh soalan daripada Razif. Razif tanya atas lagi Andy. Yang tu, I know it is advisable to eat fruits before meals, but for me normally I eat fruit after meals. Is there any bad effect to this? Okay, jadi Razif, tak ada masalah pun jika Razif nak ambil buah sebelum atau selepas. Tak ada masalah, as long as Razif punya kalori intake sehari itu terkawal, tak ada masalah. Kita sarankan satu hari 2 sajian buah untuk kita ambil. Jadi 1 sajian buah contohnya, ada ke Razif dekat sini? Boleh tak Razif komen Razif suka makan buah apa? Nanti saya bagi tahulah 1 sajian buah untuk buah favorite Razif tu berapa kena ambil. Hello Razif, Razif ada ke kat sini? Ada tak Razif? Abang Razif? Tak apa, kalau tak ada tak apa. Dia macam ni, tak ada masalah nak ambil sebelum atau selepas. Tak ada bad effect kepada semua ni. Dan sehari disarankan 2 sajian lah. So saya ambil sebab Razif tak respon. Jadi 1 sajian apple 1 biji. 1 sajian orange 1 biji. Kalau Razif suka buah naga, 1 sajian buah naga setengah biji. Tak ada masalah. Before atau selepas tak ada masalah. Itu saja. Okay, thank you. Tapi saya nak tanya juga yang pasal ni, kan selalunya ada myth kan, orang kata kena before lah, kena after lah, ada beza dia semua kan. Selalu lah. Sometimes this question pop up. Apa myth dia Andy? Coach Andy? Yang tadi yang something like what Razif said lah, kadang-kadang dia cakap apa, kalau kita makan fruit selepas kita dinner ke our lunch, dia kan jadi macam proses penghadaman dia tak smooth or terbalik. I forgot which one, the myth. Dia ada cakap macam tu. I pernah nampak myth macam tu. Dia macam ni. Dia selalunya nak bagi penghadaman ini cantik bila kita tak makan dalam jangka masa yang panjang. Contohnya kita berpuasa. Jadi bila berpuasa, bila buka puasa, kita advisable untuk makan benda yang glycemic index dia tu tak terlalu rendah lah. Contohnya yang senang, makan buah dulu. Supaya badan kita boleh dapat gula yang cepat daripada buah. Itu kalau kita tak makan dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita ada makan breakfast, ada makan lunch, ada makan dinner, dia tak ada masalah nak makan buah tu sebelum atau selepas. Tapi jika kita tak makan dalam jangka masa yang panjang, contoh kita berpuasa atau kita buat intermittent fasting, kita nak memulakan sesuatu makanan tu, kita sarankan makan dengan something yang bagi kita gula segera, iaitu daripada buah lah. Itu dia punya kesan yang baik kalau kita makan buah awal. Tetapi jika nak makan buah selepas, tak ada masalah. Dia tak ada bagi kesan yang buruk. Got it. Okay, thank you Coach Ika. Alright, Coach Faza. Okay, saya pilih soalan daripada Aimi. Apa jadi for our body, mana tadi? Apa jadi for our body jika takut makan nasi? Okay, takut makan nasi tak ada masalah sebab nasi dia kumpulan karbohidrat, dia ada ramai lagi kawan-kawan yang lain kita boleh makan. Contohnya untuk gantian nasi, kita ada roti, kita ada biskut, kita ada mi, bihun, kuih tiaw, pasta, spaghetti. Apa lagi? Ubi. Okey, jadi takut makan nasi tak ada masalah. Jangan makan nasi, boleh makan yang lain. Cumanya mungkin takut makan nasi tu takut terlebih. So mungkin kita boleh berubah arah kepada makan nasi beras perang, nasi beras rebus supaya
kita punya selera makan, rasa serat yang ada dalam makanan tersebut boleh membantu kita untuk memberi rasa kenyang yang lebih lama dengan manfaat-manfaat yang lain lah. Okey, adakah saya menjawab soalan Aimi? Aimi ada di sini? Ada, tadi saya nampak Amy tadi. Okey, jadi Aimi takut makan nasi, no problem. Boleh makan yang lain-lain lagi. You boleh gantikan 2 biji ubi kentang, you boleh makan dengan ayam bakar, letak black pepper, you nak letak apa, chili flake and so on, boleh, tak ada masalah. And then you tambah, you punya sayur yang dicelur ke, ataupun you boleh sayur yang steam ke, so you punya tu dah complete. And then you tambah 1 fruit lah for main meal. Alright. Okey, boleh Aimi? Okey, boleh coach, faham. Alright. Jun. Thank you. Alright, thank you. Thank you Coach Faza. Okay, let's move on to Coach Zainul. Okay, so saya ambil soalan je berkenaan dengan intermittent fasting nombor 10. How to Nombor start intermittent 10. fasting. Nombor 10. So intermittent fasting kalau yang untuk general lah, kalau yang bukan Muslim nak lakukan intermittent fasting, saya sangat-sangat galakkan anda start anda punya intermittent fasting ataupun makanan pertama itu adalah waktu pagi. Sebab kebanyakannya dekat Malaysia ni, masalahnya saya tak tahulah apa yang diorang pandang. Ini saya tak tahulah. Diorang start first diorang punya meal tu letak kat tengah hari. Cuba anda bayangkan. Anda letak tengah hari biasa start dalam pukul 12 lah. Lepas tu anda punya last meal mungkin pukul 8, pukul 9, depend lah ikut anda punya ratio anda buat kan. Contohlah letak pukul 8, pukul 9. Berapa lama badan anda berpuasa? Sangat lama berbanding anda makan. So bila benda tu berlaku, badan anda ni dah terlalu kita panggil dah terlalu kebulu. So bila lagi lambat anda ataupun lagi delay benda anda nak bagi makan daripada perut anda, itu yang akan menyebabkan anda sukar untuk mengawal anda selera makan. Niat anda nak kontrol banyak ni, tetapi disebabkan eagerness perut anda tu tak mampu untuk kontrol, dia suruh cakap tak boleh, tak cukup ni, anda akan overeating. So sebenarnya fungsi intermittent fasting tu sebenarnya dia nak mengajar kita adalah untuk kita panggil apa? Untuk betulkan waktu pemakanan anda. Maksudnya jadual makanan anda. So dia dah tahu dah, ini makan ni waktu ni pagi, tengah hari, malam. Ini contoh dia. Itu fungsi intermittent fasting sebenarnya. And ada kajian yang menunjukkan orang yang guna intermittent fasting start first meal dia waktu pagi pukul 8 ke pukul 9 berbanding orang yang buat intermittent fasting start makan pukul 12, yang pukul 8 atau pukul 9 tu dia orang punya sustain dia untuk dapatkan result dia tu lagi bagus berbanding orang yang start makan lambat. So kalau cakap guna intermittent fasting dapat lagi gain weight ni, bermaksud mungkin waktu penggunaan ratio start makan tu adalah kurang tepat kot. So that's why kena ubah start waktu pagi. Start macam kita start pukul 8 pagi dan kita seteruslah ikutlah 8 jam makan ke, berapa jam makan ke ikut. Tetapi bagusnya ambil waktu pagi itulah kita start makan. InsyaAllah anda akan nampak dia punya kelebihan dia. Sama juga kalau macam orang Muslim, saya biasa sarankan daripada korang buat intermittent fasting, betul korang puasa sunat sahaja. Itu yang the best lah. Tapi kalau tak larat macam hari-hari nak intermittent fasting, nak puasa sunat tak mampu, tak apalah, gunakan IF. Kita just boleh minum juga kan. So itulah dia punya kelebihan ataupun cara kita nak cuba alter lah. Okey, harapnya menjawab soalan ini. Adakah siapa nama? Saya tak nak sebut nama ni. LC. LC. Harapnya menjawab soalan apa yang LC berikan. Kalau tak dia bagi tahu. LC dapat? LC ya, so LC sure. Yep. Coach Zainul, kejap nak tanya. Boleh. So apa waktu yang sesuai untuk buat IF ni actually daripada pukul berapa sampai pukul berapa yang okey lah. Sebab ada yang buat 16 jam, ada yang buat 12 jam kan. So apa waktu yang sesuai? Kalau saya akan suggest orang yang nak buat IF ni better just gunakan waktu macam biasa, start pukul 8, habis makan waktu 8 malam, maksudnya 8 pagi, habisnya pukul 8 malam ataupun pukul 7 malam last. Itu yang the best. Sebabnya kenapa? Benda tu kalau anda ubah, nanti kan waktu tengah malam pun anda nak makan, contohlah anda start pukul 8, pukul 12 tengah hari anda start, nanti anda drag waktu lain. Dia punya kadar metabolisme badan pun akan terganggu. Maksudnya kita punya production insulin pun akan terganggu. Kita punya production hormon ghrelin dengan leptin pun akan terganggu. So dia akan menyebabkan anda sukar untuk mengawal selera makan. So that's why start pukul 8.
InsyaAllah. Tak pun pukul 7, pukul 6 pagi pun lagi baik. Oh, The best masa pagi lah. alright. Right. Thank you, Aimi, for asking the follow-up questions. Okay, next Coach Nurul. Saya nak jawab soalan Tarmizi. Dia tanya pasal sauce kot. Tarmizi, yang ni. I still Oh, compare yang how ni. sauce, tomato, chili, Okay. barbecue, Thai, chili, etc. Kicap may contribute to fat or calorie gain. Kebetulan saya ada sauce. Alright. So actually kalau you perasan lah, any sauce, chili ke, tomato ke, barbecue, the first ingredient, ramuan dia is a gula. Means that satu botol sos ini, kita ada sos chili, at least 80% adalah gula sahaja. So you know gula akan contribute to calorie lah. Kalau kita ambil, tengok dia punya serving 15 gram. 15 gram bersamaan 3 sudu kecil. Sebab satu sudu kecil ni 5 gram. So kalau kita ambil 3 sudu kecil sos cili ni, kita dah dapat extra 28 kilokalori. So kalau kita main tuang saja, tak tahu apa sudu, maybe kita more than 50, 60 ke 70 ke extra kalori. That's why sos ini boleh contribute to extra kalori. Itu dia punya ramuan dia lah, gula. Okay, Tarmizi. Tarmizi. Dapat Tarmizi. I saw Tarmizi tadi. Alright. Yang dapat jawab ya, ataupun you want to further your question regarding topik yang sama, korang boleh just unmute and just ask. Okay? Alright. So, kalau tak ada, then kita akan move on to Coach Ika. Okay. Dia macam apa? Benda ni kan tak plan lah kena pilih soalan. Jadi macam lepas ni aku nak jawab soalan mana? Macam nervous pula. Okay. Jadi saya ingat saya nak sentuh pula soalan nombor 13 daripada siapa tadi? Yang ni, Aimi. Zila. Nombor 13. Aimi. Zila. Zila. Okay. Okay, jadi nombor 13, Zila tanya 5 time meal a day, adakah ini wajib untuk proses lose weight? Kadang-kadang saya buat IF, pagi memang jarang breakfast, terus skip ke lunch. Okay, 5 time meal a day ni tidak wajib. Tidak wajib as long as nak buat, as long as calorie intake Zila untuk sehari tu memenuhi Zila punya DCR. Okay, jadinya IF kalau nak buat pagi memang jarang breakfast terus skip ke lunch, tak ada masalah. As long as sehari tu kalori Zila DCR memenuhi DCR Zila, tak ada masalah. Itu saja. Jawapan ni senang, mudah. Okay. Zila, harap soalan anda terjawab juga. Okay. Alright, let's move on back to Coach Faza. Okay, Kita akan pergi round guys. Kita akan pergi round. Okay, saya pilih soalan Farhana Suzani. Ke atas sikit. Okay, yang mana? Okay, boleh nak? If quota of calories per day still available, can we fill it with makanan manis atau junk food kan? Okay, jika DCR kita tak masih lagi ada, maksudnya kita boleh lagi lah mengambil kalori daripada makanan-makanan lain lah. Mungkin termasuk juga makanan manis ataupun makanan ringan lah. Cuma kenapa kita nak elakkan makanan manis dan makanan ringan ni? Kerana makanan manis dia trigger untuk kita makan lebih. Sama juga dengan junk food lah. You makan kerepek potato chip, you makan 2 nak 3, lepas 3 akan jadi bertambah-tambah lah. Jadi daripada you tak ada lagi balance kalori, bila you ambil junk food ataupun makanan manis tadi, you mungkin akan terlebih you punya kalori. Okay, satu lagi, benefit dia tu, kalau you tak ambil lah, you masih ada balance kalori, tapi you tak penuhkan dengan makanan yang lain, so you menghasilkan sedikit lagi kalori defisit untuk hari tu. Contohnya kalori defisit you nak hasilkan 300, tapi sebab you ada lagi space yang belum cukup dan you tak isi dengan makanan, so you punya kalori defisit tu akan bertambah.
So bila bertambah, you punya proses penurunan berat badan akan menjadi lebih cepat daripada yang you plan sebelum ni lah. Okey, boleh. Jadi makanan manis tu sebenarnya tak ada masalah sebab kalau ikutkan untuk individu boleh ambil 10 sudu teh gula. Cuma untuk weight management, makanan yang ada gula, yang manis, dia trigger untuk kita makan lebih ataupun akan makan benda yang lain pula. Lepas makan aiskrim, you rasa pula nak makan benda lain. Ataupun bila you makan jeruk, you rasa pula nak makan benda lain lah. So itu dia punya keburukan. Okey, boleh Farhana? Farhana Suzani. Dapat? Okey, Okey. boleh. Tapi kalau you rasa macam lama dah tak makan, you nak makan, so you tak ada masalah. You boleh makan lah. Since you punya kalori hari tu masih lagi ada kota dia. Alright. Okey. Terima kasih Coach Faza. You jangan stres you rasa je nak makan coklat. So you ambil dalam jumlah yang sikit and then you jangan bagi ada depan mata you. Kalau ada depan mata you nanti you nak makan lagi. Okay? Alright. Okey. Terima kasih. Alright, okay, thank you. Coach nak Okay. tanya, Yes. kalau kita makan kurang daripada DCR macam mana? Katalah patutnya DCR kita 1,500 kan? Katalah macam takut nak makan sampai 1,000 je. Apa jadi kalau makan terlalu kurang daripada tu? Okay, you boleh makan, nak kurangkan kalori tu boleh makan sampai you punya BMR. Jangan rendah daripada you punya BMR lah. Okay, boleh? Boleh makan kurang lagi. Contohnya you punya defisit kalori tu you nak hasilkan 500 tapi 300 tapi you tak nak makan, nak hasilkan 500. So tak ada masalah tapi you punya BMR tu jangan kurang daripada you punya BMR lah sebab nanti you punya body akan restructure balik. Nanti dah akan jadi masalah bila contohnya bila you dah selalu makan sikit nanti you punya body aku ingat dia akan menurunkan balik you punya BMR lah. Okay, itu secara ringkas lah kita kata. Okay, thank you. Okay, kalau nak ambil kurang, nak hasilkan lebih lagi defisit kalori, jangan rendah daripada BMR. Contohnya you punya BMR 1,200. You boleh sepatut ambil 1,500 kan, tapi you nak ambil sampai 1,200 je, you okay lagi lah. Okay, boleh. Alright, thank you. Right. Okay. Next. So next Coach Zainul. I think senang lah, korang dah tahu the pusingan kan. The next kan. So you all just continue je lah. Okay. Saya ambil saya ambil apa tu Aimi punya soalan nombor 12. Jika low protein level in body, how to increase? Do I need to consume protein shake? Okay, yang ini saya nak kena tanya juga Aimi, sebabnya macam mana you define you punya protein tu level rendah? Sebab sebenarnya kalau dietitian ni dia pantang sangat protein. Sebabnya kenapa? Bila kita nak kira, especially kalau pesakit dekat hospital lah, sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan nilai protein yang kita perlukan. Memang sangat-sangat mudah. Cukup 3 kali waktu makan utama anda ambil semua protein, insya-Allah cukup. Tapi melainkan anda ni memang jenis orang yang sukar nak makan, tak ada selera makan. Nak pakai setengah ikan tu pun tak mampu nak habiskan. Itu memang ada sikit masalah lah. So that's why nak kena define dulu. Macam mana anda tahu anda ni low protein level ataupun memang anda check anda punya blood test ke, mungkin ada doktor cakap suruh tinggikan ke. Okay, yang itu kita boleh. Senang je. Yang pertama, kalau kita nak pastikan kita ni cukup atau tidak mengambil protein daripada makanan, yang pertama kira anda punya keperluan protein satu hari. 0.8 to 1 kilo per kg gram per kg body weight. Maksudnya kalau berat anda 70 kilo, maksudnya 70 gram protein. Tu 70 gram protein ni basically dia mudah je. Sebabnya anda bayangkan secara kasarnya satu kotak mancis anda punya daging, ayam ke, ikan ke, basically dekat 7 gram protein, lebih kurang. Satu biji telur pun 7 gram protein. So anda bayangkanlah, kita ambil telur lah, mudah sikit nak bayangkan. 70 gram tu anda bahagikan dengan 7. Berapa banyak biji telur anda makan? Jangan fikir kolesterol dulu. Saya nak cakap pasal protein je. Jangan fikir benda lain. Kita cerita pasal protein je. Berapa banyak anda boleh ambil telur satu hari? Itu contoh paling mudah. Ataupun kebiasaannya kalau kita tengok ayam KFC, satu serving biasa ayam KFC lebih kurang lebih lah dalam 20 dia punya gram protein per serving, lebih kurang. Okay, depend pada dia punya size. So itu pun 20.
So kalau anda makan 3 ketul, kalau anda hanya 70 gram, should be dah cukup dah. Sebabnya anda akan dapat daripada nasi, daripada makanan-makanan lain, semua ada semua protein. So mudah sangat sebenarnya untuk ambil protein. So anda redefine balik apa soalan tu ataupun macam mana anda klasifikasikan anda ada low protein level lah. Harapnya kalau Aimi ada di sini, Aimi boleh komen sikit lah. Macam mana, apa tu macam mana Aimi. Actually Should be- macam mana? saya ada skill ni, saya tak adalah pergi jumpa doktor. Okay, saya ni memang kata skill ni macam tak accurate kan. Tapi skill ni macam ni, protein level saya low sangat, too low. Dalam 11% macam tu. So saya makan okey je, protein cukup je setiap meal. Kenapa dia tunjuk protein level saya low? Tu itu saya pelik tu. Faham. Oh, maksudnya data tu datangnya daripada apa tu penimbang berat lah. Apps lah. Berat. Okey, faham. Saya pernah dapat soalan ni. Saya rasa mungkin gunakan aplikasi yang sama. So benda tu jangan risau. Sebabnya kebanyakan gadget macam Fitbit ke apa, benda tu just penanda aras untuk kita tahu je. Kita tak boleh nak define tu betul-betul, melainkan kalau kita jumpa doktor sendiri yang cakap, yang itu baru kita take note. So jangan risau. As long sekurangnya 3 kali sehari makan, mencukupi ataupun ambil cukup protein, insyaAllah ini. Jangan risau. Selamat. Okay. Thank you, Coach. Yang ni Coach Fazal bawa dia punya pinggan sihat. Aku nampak. Coach Nurul ada. Saya tak ada. Mangkuk semua ada. Coach, mangkuk tu semua boleh jual? Ada jual ke tak? Okay. Alright, back to you, Coach Nurul. Okay, main pilih Syazmin pasal detox. Tak silap dia ada pasal detox. Should we detox? Okay. Alright, okay. So detox ni memang orang kata benda common lah. Kalau nak turunkan berat badan je, orang kata kena detox lah, kena ambil something untuk detox lah. So actually faham tak sebenarnya detox tu apa? So boleh tak saya tanya Syazmin? Rasa-rasa Syazmin detox tu macam mana? Syazmin are you in the house? Boleh unmute Dia terus? macam cleansingkan badan kita kan? Dia cleanse macam mana? Apa maksud cleanse? Daripada apa yang kita makan tu macam mana kita keluarkan dia. Oh, Betul okay. Alright. Okay, itu kalau banyak kan produk-produk kalau kita makan, contohlah teh detox ke apa-apa kan, kita makan so kita macam senang membuang. Okay, itu bukan detox, itu lawas. Kita melawaskan saja apa yang kita punya projek dalam toilet tu. Dia adalah untuk lawas, dia bukan detox. So detox ni sebenarnya badan kita sendiri dia naturally detox. Kita tak perlu paksa dia, kita tak perlu push dia, tak ada produk yang macam kata nak extra detox, tak ada. Sebab detox ni dia naturally badan kita akan detox. So organ yang detox hati dan buah pinggang. Jadi mereka tahu kerja mereka, jadi kita tak perlu untuk ambil produk detox. Selalunya produk detox ni dia laxatif ataupun diuretik. Laxatif ni maksudnya menyebabkan kita nak membuang, sedia-sedia nak membuang. Bila rasa membuang tu sedia-sedia, kita rasa macam detox, cleansing. Bukan, sebenarnya dia bukanlah membantu untuk detox, malah dia akan menyebabkan tendensi untuk dapat kanser usus ataupun usus pecah ke, berlubang ke sebab dia punya bahan-bahan dalam tu. So hati-hati dengan produk detox, tak perlu nak detox sebab badan kita sendiri detox. Kalau kita makan lengkap, ikut suku-suku separuh, sayur kita ambil 3 sahajan sayur, 2 sahajan buah, insya-Allah kita punya sistem penghadaman pun better dan okey. So tak adalah masalah sembelit ke, cirit ke. Okey, Syazmin? Coach, berpeluh tu once of detox juga kan? Ya. Lagi satu, peluh ni kita tak boleh nak compare. Contohnya saya dengan Syazmin. Kita contohlah masuk sauna kan. Saya tak peluh tapi Syazmin peluh gila-gila. Lepas tu Syazmin kata saya ni detox lagi banyak. No, tak boleh sebab peluh itu adalah bilangan kelenjar peluh kita dalam badan kita. So setiap orang lain. So kita tak boleh nak kira kita bakar kalori ke, kita detox ke dengan kuantiti peluh kita. Sebab peluh kita ni dipengaruhi oleh kelenjar peluh yang ada dalam badan kita. Alright.
Sorry coach, nak mencelah sikit. Boleh, Jadi boleh. kalau kita exercise tu tak keluar peluh sangat tu bermakna tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, Mungkin kelenjar peluh kurang. So tak bolehlah compare orang tu berpeluh banyak dia punya calorie burn, kita kurang berpeluh, tak ada burn, tak ada detox. No, bukan macam tu. Sebab setiap orang bilangan kelenjar peluh dia berbeza. Alright. Okay. Coach Ika. Okay. Kesian lah yang tanya soalan banyak sekaligus sebab kita ambil yang Sofia, satu ini, kan. yang ni. Kita cuba. Tak apa. Okay. Tak apa coach, you can choose yang nombor dia dekat dalam tu kalau you nak. Okay, saya cubalah jawab soalan daripada Sof. Okay. Sof ada ke dekat sini? Ada, nampak dia. Okay, jadi saya cuba jawab lah sebab saya punya jawapan sebenarnya ringkas-ringkas je, jadi tu yang saya berani ambil 10 soalan sekaligus ni. Okay. Nombor satu, my genetics important in factoring in my weight diet goals. Genetik ni dia mempengaruhi soft, tetapi bila contoh kita ada keturunan yang besar-besar, kita pun besar juga. Jadi adakah senang untuk kita turun berat badan? Boleh, masih boleh turun berat badan. Tak ada masalah, okey? Nombor dua, what supplement should I take? Okey, yang supplement ni saya kena tanya balik Sof. Sof nak ambil supplement untuk apa? Okey, saya tak boleh bagi secara general sebabnya saya tak tahu Sof punya masalah ke ataupun concern untuk ambil suplemen tu untuk apa. Saya kena tanya baliklah yang tu. So yang ketiga, what is the disadvantages of being plant-based? Okay, plant-based, selalunya orang yang plant-based ni, kita lebih tengok kepada hemoglobin dia ataupun zat besi dalam badan dia sebab zat besi yang baik ni datang daripada animal base. Jadinya kalau nak ambil plant based boleh teruskan, tetapi kena make sure pilih yang high iron sources, okay? Zat besi yang tinggi, tak ada masalah. Tetapi kalau main makan hentam je, sayur lah, apalah semua, tapi tak tahu dia punya sumber zat besi dalam tu tinggi ataupun tak, kita boleh senang untuk mendapat anemia, okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, is food label organic more nutritious? Yang ini organik dengan non-organik ni dia daripada segi nak dia punya pertumbuhan dia lah. Nutrition dia lebih kurang sama. Tak ada masalah. Tak ada beza sangat lah. Kalau beza pun mungkin terlalu sedikit untuk kita nak huraikan. Okay? Jadi yang kelima, are there any supplements or vitamins that are required when it comes to a plant-based diet? Yang ini pun base kita kena tengok juga. Diet plant-based tu daripada pagi, tengah hari, petang, malam, macam mana yang Sof ambil. Baru kita boleh suggest suplemen apa yang kemungkinan Sof akan kurang. Okay? Yang keenam, what are your thoughts on the so-called fake meat or lab-grown meat? Okay, yang ini pun sebenarnya dia bila orang yang vegan, okay, ataupun yang plant-based, dia akan pilih yang fake meat ataupun lab-grown meat, tak ada masalah. Boleh je ambil as long as kita satisfy dengan kita punya meal, okay. Tetapi kena tengok kepada label makanan juga tahu Sof. Okay, kita tengok dia punya sodium content dia, kita tengok kalori dia berapa, kita tengok dia punya fat dia berapa. Yang tu kena kita kena ambil pot lah, kita tak boleh main ambil masak makan je, kita kena perhati dekat label dia juga, tak ada masalah. Yang ketujuh, I'm practicing a plant-based diet to lose weight and to be healthy, but I found out that my weight is plateau rather doing IF, keto or Atkins. Why hasn't this worked? Okay, for your information, I'm not a vegan. Okay, yang ketujuh ni, ini yang saya nampak secara mata kasar saya lah. Mungkin Sof tak happy dengan plant-based diet. Okay, bila kita diet dengan cara yang tak happy, kita memang susah nak lose weight. Jadinya, sebabnya Sof cakap Sof bukan vegan kan, jadinya tak perlu untuk jadi vegan, tak perlu untuk plant-based jika Sof boleh makan macam biasa yang lain yang lebih happy. Cuba diet dengan cara happy, confirm turun. Okay? Ni yang saya nampak lah. Kalau ada concern lain bagi tahu.
Nombor 8, will I lose weight by doing a cleanse or detox, and how long should I detox for? Yang ni Coach Nurus dah jawab tadi. Okay, detox tu apa benda? Perlu ke kita nak detox asing sedangkan badan kita dah ada sistem detox dia sendiri? Yang tu Coach Nurus dah jawab tadi. Yang ke-9, detox tea. What is the side effect, benefits and the takeaways? Okay, detox tea ni, okay, nak minum, kalau yang setahu saya detox tea ni majoritinya yang ada di pasaran tu dia akan menyebabkan kita akan jadi diarrhea tau. Kita akan jadi cirit-birit. Jadi kalau kita amalkan selalu kan, tiba-tiba kita berhenti, nanti kita punya usus kita akan jadi lemah. Detox tea ni dia akan memaksa usus kita untuk bekerja. Buang, makan buang. Dan lama-lama bila kita memaksa sistem badan kita jadi macam tu, kita punya usus kita akan cepat lemah. Jadi adakah boleh diamalkan selalu? Tidak. Okey? Soalan yang last sekali. Andy, soalan last apa? Soalan last sekali yang soft punya. Can I drink detox tea every day? Tak disarankan. Itu sahaja. Short answer untuk 10 soalan. Thank you. Wow, Sofia macam tak aci lah Sofia. Dapat banyak info ni. Sorry. Okay, next. I think next Faza terus jawab 2 kalau boleh. Sorry sekarang time check. Jap. Before kita continue. Sekarang time check 9:21. Boleh tak kita extend sehingga 9:45? Semua okey ke tak? Boleh. Because I think it's very good and informative mini session, so kita lanjutkan sedikit, okay? Okay, boleh. Semua happy Alright, bagus. Okay, so kita teruskan dengan Coach Faza. Terus kalau boleh jawab 2 soalan. Sekejap buka balik. Okay. Faza, you termute. Okay, boleh buka soalan Syazmin? Syazmin, ya. Okay, I akan jawab pasal label dengan apa yang nak makan tu. Okay, apa yang kita nak tengok pada label makanan. Okay, yang pertama sekali untuk Nutrition Information Panel, kat belakang tu dia ada 4 perkara. Satu dia akan ada tenaga, satu ada karbohidrat, satu lagi ada protein, satu lagi ada fat. Ini adalah benda yang wajib ada dalam label untuk Nutrition Information Label. Okay, jadi pertama kita boleh tengok kalori lah. Kalori berapa yang ada dalam produk makanan tersebut. Okay, kedua karbohidrat, protein dengan lemak. Okey, kemudian kita tengok apa produk tu dan apa dia punya intipati yang kita nak. Contoh dia untuk susu. Bila susu, nutrien yang utama kita nak beri perhatian adalah sumber protein. Dengan gula lah. Kita nak yang kurangkan gula, sumber protein ataupun kita boleh tengok lemak jugalah. Contohnya susu yang mengandungi protein yang lebih tinggi, mungkin itu yang menjadi pilihan kita lah. Okey, untuk perbandingan label ni, kena bandingkan label dalam kategori yang sama. Kita tak boleh bandingkan label biskut dengan label susu. Tak boleh. Jadi kalau kita ambil label susu, susu tu mungkin kita nak bandingkan antara susu company A dengan company B. Which one is better? Dengan kategori yang sama juga. Contohnya nak tengok full cream. So full cream company A dengan full cream company B. So you boleh tengok dia punya protein. Mungkin kita nak protein lebih ataupun kita nak full cream dia tak ada gula. So biasa kita akan tengok protein lah. And then contoh yang lain, kalau kita nak compare jenis susu pula. Full cream, low fat dengan skim milk. Okay, biasa low fat dia memang kalau you tengok lemak dia akan lebih rendah berbanding dengan full cream. That's why kita tak boleh bandingkan dengan benda yang berbeza lah. Biasanya untuk food label kita akan bandingkan dalam kategori yang sama. Okay, selain daripada itu mungkin kalau nak tengok cheese. Cheese you nak tengok juga kandungan garam. So you tak nak yang garam lebih. So boleh ambil lah tengok label pada benda tu garam lah. Okay, kalau katakan contoh-contoh minuman, concern yang kita nak tengok adalah kandungan gula. Okay, kita boleh pilih kandungan gula. Contohnya antara jus lah. Mungkin you boleh tengok jus orange jenama A dengan jenama B. So mana jus yang lebih rendah kandungan gula. Mungkin itu yang akan menjadi pilihan kita lah. Okay, selain daripada itu untuk label juga, kalau dikatakan makanan tersebut mengandung gula yang rendah, cuba perhatikan balik pada ramuan dia. Okay, biasanya kalau yang rendah tu dia telah meletakkan pemanis tiruan lah. Okay, pemanis tiruan
mungkin akan memberi kesan tidak baik untuk tempoh jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita ambil sekali-sekala sebab kita nak kalori yang rendah, so tak ada masalah lah. Okay, biasanya untuk produk minuman dia akan ada satu logo yang warna merah atau hitam yang ditulis kat situ Healthier Choice logo. Yang ada tanda right. Okay, saya pun tak ada produk kat sini nak tunjuk. Jadi biasanya produk tu kandungan gula telah dikurangkan mengikut standard ataupun kriteria yang ditetapkan oleh KKM. So bila teringin nak minum benda manis, jadi produk macam tu mungkin sesuai untuk kita lah. Dan saya bukan mengajar untuk minum benda manis sebab sometimes kita ada rasa nak minum. Okay, selain daripada tu contohnya dalam kopi pun sama. Nescafe ke jenama-jenama kopi yang lain. Mungkin kita nak minum so kita boleh tengok baliklah kandungan gula. And then kandungan gula dalam tu kita tengok juga serving size juga. Contoh biasa botol yang lebih panjang, lebih tinggi, lebih banyak dia punya isi padu. Mungkin dia menyarankan satu botol tu adalah 1,5 serving ataupun 2 serving. Jadi kita tak bolehlah ambil semua satu botol tu habiskan untuk satu sajian lah. Okey, itu untuk label. And then sebenarnya label ni dia punya cerita tu panjang lah sebab kita nak boleh comparekan produk ni mengikut kategori dia lah. Contohnya kalau contoh yang lain kita boleh tengok contoh biskut. Biskut pun kita concern tentang gula, tentang lemak juga. Dan kita nak tinggi serat. Okay, jadi untuk produk biskut mungkin kita pilih cari yang produk yang tinggi serat. Mungkin sebab dalam produk-produk yang lain nak dapatkan serat tu mungkin tak banyak. Tapi dalam produk biskut mungkin kita boleh pilih biskut serat lah. Begitu juga dengan roti. Okay, untuk produk roti dia akan ada kandungan gula, lemak, protein dan sebagainya. Mungkin kalau kita nak membandingkan jenis-jenis roti, kita boleh pilih roti yang mengandungi kandungan serat yang lebih tinggi. Alright. Okey, saya rasa dah boleh menjawab lah untuk soalan label secara ringkas lah sebab label ni memang panjang cerita dia. Okey, next yang bawah tu, how can we know if we getting all the nutrition? Okey, macam mana kita nak tahu kita dapat pemakanan yang baik? 3 kali waktu makan utama kita makan lengkap. Okey, contohnya dia ada kumpulan karbohidrat, kumpulan bijirin, kumpulan lauk, sayur dan buah. Okey. Makan sayur dan buah 3 serving sehari dah akan melengkapkan keperluan badan kita. Makan buah 2 serving sehari boleh melengkapkan kita punya keperluan harian kita. Okey, makan sumber lauk 3 serving sehari dah boleh melengkapkan keperluan protein kita. Kemudian makan yang ni kena kontrol. Mungkin yang 1,500 kalori boleh makan 3 serving. Mungkin 1,800 boleh makan 4 serving. 2,000 boleh makan 5 serving. So jadi yang ni biasa dia fix dia punya serving. Ini saja yang membezakan. Ataupun kalau kita ambil minuman kuih manis, ya ini yang biasa akan lebih dengan lemak. Jadi lemak dan gula tu penyumbang kepada lebihnya kalori harian kita. Jika kita berbalik kepada basic, makan 3 waktu makan utama dah boleh melengkapkan kita punya keperluan harian. Cumanya itu yang bagi 1,500 lah. Tapi kalau ada yang memerlukan 1,800, 2,000, di sini yang biasa kita cuba untuk tambahkan. Okay, and then satu lagi apa yang perlu adalah minum susu setiap hari. Okay, saya punya cadangan kalau untuk 1,500 boleh ambil 1 atau 2. Dan biasanya boleh dapat 1 lah sebab kita nak ambil hidangan yang mewah, hidangan yang menggembirakan kita. Okay. Kalau yang 1,800 dan 2,000 boleh ambil 2 serving untuk kumpulan susu ataupun produk tenusu. Okay, senang tak? Dia punya basic ni sangat simple, sangat senang. Nak tahu cukup tak cukup kita makan, kita buat 3 main meal ni complete. Okay, sebab dia main dengan kalori adalah lemak yang ada dalam ni. Okay, dan dengan jenis makanan protein. Kalau you ambil ikan ataupun tahu ataupun tempe, dia punya kalori tu lebih rendah. You jimat kalori kat situ. Tapi kalau you ambil ayam, daging, telur, dia punya kalori tu lebih sikit lah. Biasanya kalau ikan satu sajian seekor ni lebih kurang dalam 70 kalori macam tu saja. Ini belum masak lagi lah. Kalau dah masak, you masuk minyak ke, masuk santan ke, you kena add on balik lah dia punya kalori. And then kalau katakan nasi pun sama, dia akan menyumbang juga jadi lemak sebab nasi ni mungkin nasi lemak, mungkin nasi minyak, mungkin nasi ayam, jadi kalori bertambah. So for the basics, memang 3 main meal ni boleh memenuhi you punya keperluan harian. Cuma bila tak cukup, you boleh top up lah dengan satu lagi minum susu. Okay?
And then untuk keperluan air pun kena dititik beratkan juga. Air kena minum 6 hingga 8 gelas sehari lah. Mungkin 6 gelas tu air kosong dan you mungkin nak minum air lain lagi, susu ataupun mungkin nak minum teh tanpa gula ke, nak minum jus tanpa gula pun boleh dimasukkan sebagai air. So cukup 8 gelas lah. Alright, okay, saya tambah lagi satu Andy, soalan tentang garam ni. Boleh? Okay, gula, garam is biggest in our diet. Is biggest. Maksudnya ambil banyak ke ni? Should we cut back? Okay, ya betul. Okay, keperluan mungkinlah saya faham soalan ni. Mungkin sebelum ni kita ambil lebih lah gula ke lemak atau garam. So sekarang kita nak kurangkan Okay, keperluan garam dalam badan kita hanya 1 sudu teh sehari. Banyak tak 1 sudu teh sehari garam? Berapa kali makan tu? Tu Coach Nur dah tunjuk camca dia. 1 sudu teh saja garam. Cuba bayangkan kalau you buat bihun sup, you letak 1 sudu teh, you makan semua dengan hirup dengan kuah-kuah sekali, semua garam yang you makan tu dah memenuhi keperluan harian. Tapi you nak makan lagi tengah hari, nak makan lagi malam, jadi dah terlebih. That's why untuk garam, lemak dan gula kita kena kurangkan pengambilan. Mungkin kalau nak letak untuk bagi rasa, untuk bagi taste, untuk bagi rasa gembira sajalah, bukan untuk bagi sebab apa kalau lama-lama kita cuba cut kita punya garam, kita lebih merasa natural punya rasa dalam ikan, rasa dalam ayam, ataupun kita boleh tambah sayur-sayur yang ada rasa umami, tambah tomato, tambah cendawan. Jadi masakan kita pun memang boleh akan jadi happy lah. Okey, untuk gula, macam saya beritahu tadi, bila ambil yang lebih gula, kita akan trigger untuk ambil benda lain pula yang dan akan mungkin melebihkan kalori kita. And then satu lagi lemak. Okey, lemak dia bergantung kepada kalori kita tadi. Kalau kita ambil sarapan kita tak lengkap, tapi kalori dah 400. Okey, kenapa dia jadi 400? Sebab kita ambil tadi makanan tu ada lemak tinggi. Okey, jadi kita dah jadi tak gembira untuk next meal kita lah. So, dia punya gula, lemak dan garam ni kita cuba untuk kurangkan dalam kita punya penyediaan makanan. Okay, go step by step. Tak perlu terlalu mendadak buat sup tak payah letak garam. Oh no. You still lagi letak garam, mungkin boleh kurangkan dari masa ke semasa. Satu lagi, garam ni juga boleh menyebabkan water retention dalam badan kita. Jadi kita timbang tak turun, timbang berat tak turun. Okay, sebab apa? Pengambilan garam yang berlebihan juga dalam badan kita. Okay Andy. Next. Thank you. You macam nak tarik nafas tau tadi. Itulah. Nak try dah habiskan kan. Memang baiklah kita punya nutritionist hari ni. Okay guys, sebelum kita continue dengan Coach Zainul, we would like to take a group photo dulu because ada 2 orang dia text saya, dia cakap dia nak group photo because they got to go. But it's okay. Kita akan teruskan sampai 9.45 yang dapat stay. But kita just take a group photo dulu boleh? Okay. Alright. Jom kita ambil gambar semua dah. Ui, bangun. Kejut. Okay, gambar yang penting tu semua. Okay, jap aku tukar full screen dulu. Okay, yang lain kalau kita ada 4 pages Ramai Ibrahim nak pinjam sikat tak? Sikat. Okay, jom kita ambil gambar ada 4 page. So just smile all the way. Okay, ready? First page. Jap. Change full screen. Okay, jangan teks dulu Kalau tak nanti tak nampak muka Alia. Okay, ready? 3, 2, 1, smile. Okay, muka surat kedua. 3, 2, 1, smile. Muka surat ketiga. Buka video kalau okay. Okay, wow. Ready? 3, 2, 1, smile. Okay, muka surat keempat tak shot because tak buka video. Okay, alright. So thank you. Let's go back to Coach Zainul. Okay, so I ambil soalan nombor 1, kesian Alia. Dia tak nombor 1 tak ada nak layan dia punya soalan ni. Alia. Kesian Alia. Okay, so I tolong saya cuba jawab lah 1, 2, 3. Tapi nombor 1 ni basically dia kena macam mana kita nak distract lah kita punya kita punya fokus. Especially time masa PKP ni, the best way is cuba enjoy apa yang kita buat. Kalau contoh anda tengah stres ke apa, carilah kawan-kawan untuk kita overcome, ataupun jangan kita isi masa stres kita tu dengan kita cari comfort food. Cari
kawan-kawan yang ada dekat BSK ni ke, cari kawan-kawan kita yang kita biasa luahkan perasaan ke, supaya kita dapat tarik kita punya distract kita punya attention tu lah. So yang kedua, kenapa kita tend to overeat makan nasi tu terlebih. Yang ini biasalah, kita satu orang Malaysia memang biasa atau dibesarkan dengan makan nasi. So agak sukar sebenarnya untuk kita mengawal kalau kita dah terlalu sayang nasi ni. Cuma ini pengalaman saya sendiri lah. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau saya makan nasi dahulunya, biasa sekali makan dalam 3 senduk ataupun 4 senduk. Tapi alhamdulillah, sebabnya coach sendiri pun naik berat badan. Hari sebelum BSK 2, saya punya berat badan 92 kilo. So lepas sekarang ni, yang up to date, sekarang 83. Okay, daripada BSK 2 before BSK 2 dalam bulan 12 sampai sekarang, daripada 92 sekarang 83. Apa yang saya buat, saya cuba lawan nafsu nak makan nasi tu. Memang susah, especially bagi kita yang suka makan nasi. Cuma yang pertama macam mana kita nak kawal. Saya punya suggestion adalah target berapa banyak kita nak turunkan step by step. Contoh, anda dah biasa letak, contohlah sebelum ni makan mungkin 2 senduk ataupun 3 senduk. Bagi anda mungkin banyak disebabkan anda kira anda punya kalori intake anda. So anda rasa banyak, saya nak kena kurangkan, ambil 2. So anda target step by step, buat 2. So nanti minggu depan boleh tarik buat 1 ataupun 1,5. So jangan elakkan. Tak ada masalah pun sebenarnya anda nak makan nasi bagi mereka yang suka nasi. And kalau kita nak kurangkan rasa macam overeat tu, penuhkan anda punya pinggan tu, separuh tu sumbat banyak-banyak sayur-sayuran. Okey, insya-Allah anda akan sekenyang ataupun anda akan rasa malas nak makan nasi ataupun kurang selera nak makan nasi tu, sebabnya anda sumbat dengan serat. Sebab serat tu akan memenuhkan kuota perut anda itu yang tengah kosong semasa anda nak makan nasi. Ataupun cara dia yang selain daripada itu, anda boleh ambil minum air kosong sedikit dalam setengah jam ataupun 10 minit before anda nak makan besar, supaya sekurang-kurangnya anda dah feel ataupun dah terisi perut anda dengan air. So dia punya volume perut yang kosong tu anda dah isi sedikit. So dia tak adalah betul-betul empty. Okay, dan selain daripada itu anda boleh tingkatkan sikit portion sumber protein. Sebabnya satiety level tu datangnya daripada kita ambil daripada fat dan juga daripada protein. Karbo tu kurang sikit bagi dia punya satiety level. So that's why kita tinggikan sikit sumber protein. Yang ni awal-awal jika kita tengah nak cuba cari kita punya kita punya timing ataupun kita punya mood nak jaga makan. So tak ada masalah, naikkan sikit. Mungkin makan tengah hari ataupun makan pagi tu anda rasa ini anda perlukan energi lebih, so tak ada masalah, lebihkan sikit protein di situ. Nanti makan malam anda cut sikit. Kita main dia punya kalori kat situ lah. Okay, dan dari segi mindset ini kita kena kuatkan. Okay, InsyaAllah slowly kalau anda tak buat perubahan secara drastik, anda punya mindset akan boleh cope dengan anda punya perubahan. Percayalah, kalau anda buat drastik memang susah. Sebab saya daripada dulu, daripada zaman sekolah, zaman universiti memang makan nasi banyak. Kawan-kawan saya tak percaya, saya cakap saya sekarang dah makan 2 senduk nasi je. Serius, memang dah sikit sangat saya makan. Kalau kawan-kawan saya kat luar tengok dia mesti akan mengutuk saya. Kau tu betul ke makan banyak ni kenyang ke? Sebab dia orang percaya, dia orang tahu saya punya pribadi macam mana. Okey, soalan yang ketiga ni, masa anda mengalami period, ni maksudnya bad period ni datang haid Saya rasa itu kan maksudnya. Sebab saya nampak belakang tu ada cramp. Kalau maksudnya soalan ni betul pasal datang haid yang teruk, macam mana kita nak kurangkan cramp ni, basically anda kena tengok anda punya intake kalsium ataupun anda punya intake susu. Biasanya kalau anda ada masalah cramp yang teruk ni, anda boleh increasekan anda punya intake kalsium. Yang paling mudah ambil dairy product lah. Sebab dairy product biasanya tinggi dengan kalsium dan juga magnesium yang membantu untuk mengurangkan masalah cramp. Okay. So basically untuk kita lelaki dan perempuan, kita punya intake kalsium per day basically dekat 1000 mg. 1000 mg tu lebih kurang 1 gelas fresh milk lebih kurang dalam 250 miligram susu. 200 miligram kalsium. Okey. So maksudnya kalau kita nak contohlah nak tengok 5 gelas susu sama dengan 1000 mg. Tapi tak perlu anda ambil satu hari 5 gelas. Kalau ikutkan dalam saranan kita punya food pyramid pun dalam 2 ataupun 3 kalau tak salah. Betulkan saya kalau salah, wahai
nutritionist KKM yang ada 2 atau 3 kalau tak salah yang disarankan untuk food pyramid yang terbaru ini. So sebabnya kita akan dapat daripada makanan-makanan macam contoh kita ambil sayur, kita ambil buah-buahan, ada juga kalsium kat situ. So that's why kita pelbagaikan. So itu untuk menjawab soalan Alia lah. Harapnya menjawab soalan tersebut. Okay. Pas pada. Alright, Coach Nurul. Okay, so I think I ambil Amir yang bawah tu. I rasa I boleh wrap up kot dia punya semua soalan sebab lebih kurang. I think sebab pasal sayur je semua. Jadi soalan dia, what type of veggie that can we alternate in our meal preparation since it can stand up to 5 days. Maksudnya sayur yang kita beli tu tahan dalam masa 5 hari kan, tu tak? Kalau salah beritahu saya ya Amir. Actually memang anything, any type of veggie Amir boleh orang kata campur ataupun alternate. Dia tak ada spesifik lah hari Isnin carrot, hari Selasa pakcoy, hari Rabu long beans. No. So it's up to you. Kalau you rasa hari ni nak buat sayur pakcoy and carrot, so you boleh pakcoy and carrot. So kalau esok you nak makan sawi dengan long beans, so you makan sayur and long beans. So tak ada masalah. Dia tak ada orang kata any specific veggie yang kita kena makan untuk alternate lah. Lepas tu color of the sayur memang betul setiap color tu ada khasiat yang berlainan. So sayur yang berwarna hijau, sebab apa dia warna hijau? Dia ada klorofil. So kalau klorofil tu menyebabkan dia berwarna hijau. Dia tinggi serat, tinggi zat besi, bagus untuk pembentukan sel darah merah, baik untuk penghadaman dan meningkatkan imuniti badan kita. So sayur yang berwarna ungu dia ada anthocyanin. Sebab tu dia warna ungu untuk membantu penyerapan kalsium dan mineral, menguatkan daya ingatan serta baik untuk fungsi otak. Manakala kalau merah dia adalah lycopene yang membantu untuk merendahkan risiko kanser, terutamanya kanser prostat di kalangan lelaki dan meningkatkan kesihatan sendi dan jantung. Bagus untuk jantung dan sendi. Kalau macam orange, kuning, dia ada beta carotene. So beta carotene ni bagus untuk mata, bagus juga untuk merendahkan kanser, anti penuaan. So kalau siapa-siapa nak cantik ke, nak still muda, awet muda, umur 50 pun, so boleh go to the sayur atau buah yang berwarna orange atau kuning dan meningkatkan kesihatan tulang serta sendi. So memang kalau sayur kita kena makan pelbagai jenis sayur-sayuran. Okay, can a 5-day meals preparation sustain in nutrition value throughout the 5 days? Apa maksud 5 days meal ya Amir? Saya tak faham 5-day meal. Saya buat meal prep, maksudnya saya letak dalam fridge untuk 5 hari lah sebab saya kerja, jadi saya terus letak dalam fridge. Maksudnya dah siap potong siang semualah. Maksudnya saya dah masak lah, maksudnya dalam tu ada carbs, ada protein, ada sayur, then saya dah prepared food and then letak dalam fridge, dan nak makan masuk dalam micro. Freezer maksudnya frozen kan dia ke? Fridge biasa je. Fridge biasa. Actually dia mungkin ada beberapa micronutrient yang akan hilang sebab kita masak 2 kali ataupun kita panaskan 2 kali. Tapi in terms kalau ada serat, karbo, protein, fat, dia takkan hilang lah. Soalan pun hilang. Dia takkan hilang. Actually vitamins yang senang musnah, contohnya vitamin C, vitamin A, so mungkin dia akan kurang sikit lah dia punya nilai vitamins tu. So kalau macam nak orang kata micronutrient yang boleh musnah lah dengan haba apa semua tu lah. Okay, and then should we watch out the sugar content in the food and pick the low sugar and high fiber food instead of the high sugar low fiber foods. Okay, that's why untuk buah-buahan kita ada saiz sajian untuk buah-buahan. Selalunya buah yang besar penumbuk kita ni macam apple, orange, kita ambil sebiji, satu sajian adalah sebiji. Macam buah tembikai yang kita potong selorong ataupun sepotong tu, sepotong lebih kurang
besar sudu makan ataupun terlebih kurang sejengkal. Sejengkal ini adalah satu sajian betik, satu potong betik, satu potong tembikai, satu potong honeydew. Itu adalah satu sajian. Macam pisang satu biji. So untuk saranan buah-buahan 2 sajian saja satu hari. Maksudnya kalau kita ada apple dengan betik, so satu hari kita boleh makan sebiji apple, sepotong betik. So itu pun dah mencukupi dari segi sugar ke fibers pun dah okay. And then should we pay attention to the micro in our good intake further reading? Okay. So kalau Amir boleh ambil 3 sajian sayur dan 2 sajian buah-buahan sehari, memang dah memenuhi kita punya micronutrients. Micronutrients ni dia selain daripada, dia ada 2, dia ada makro, dia ada mikro. Makronutrient adalah karbo, lemak dengan protein. Makro ni memberikan kalori. Mikro ni dia tak memberikan kita kalori. Vitamins ni dia tak memberikan kalori. Tetapi kita kena makan semua nasi, ayam, sayuran sebab setiap makanan ni dia ada mikronutrient dia. Cuma sikit ataupun tinggi lah. That's why kalau boleh kepelbagaian is very important untuk cukupkan kita punya makro dan juga micronutrients, vitamin, mineral dan serat kita. Alright Amir. Amir, harap terjawab soalan anda. Okay, Thank you. Time check, actually sekarang dah 9:46. I think kalau boleh kita jawab satu lagi soalan yang terakhir. Memang kita tak dapat nak jawab semua. Hopefully we can, but I think time doesn't allow us. So Coach Ika, can I suggest lah? Actually hari tu kita ada satu macam, dia bukan debate lah, ada orang like tanya dalam group saya di mana dia tanya pasal yang ni, yang nombor 31 ni. May I ask about your opinion about air fryer? Whether kalau dia frequently using air fryer ni it's not healthy. Okay tak kalau kita nak jawab soalan ni? Boleh? Boleh? Sebab soalan ni pun dia famous juga kat mana-mana yang kita pergi bagi taklimat ke apa ke, memang soalan ni selalu ditanya lah. Okay, jadi Amar, untuk penggunaan air fryer tak ada masalah. Digunakan selalu pun tiada masalah. Yang masalahnya adalah bila kita air fryer kan, contohnya fries. Kita makan fries tu banyak, itu yang masalah. Okay, jadinya penggunaan air fryer tiada masalah. Yang masalah kuantiti yang kita ambil tu. Sebab kadang-kadang kita ingat benda yang kita masuk dalam air fryer tu semua sihat. Sedangkan kita tak tahu kalori yang kita makan dalam, yang kita ambil tu banyak dan kita menyalahkan air fryer. Tak boleh lah, tak boleh cakap macam itulah. Air fryer tak ada masalah, Amar. Okey saja. Penggunaannya tiap-tiap hari pun boleh aja, tak ada masalah. Okay, alright. Thank you Ika. Ika, nak jawab lagi. I think you dah pilih satu soalan lagi kan? You nak jawab yang tu. Yang you dah pilih. Actually saya nak jawab soalan Zati. Okay, last lah yang ni. Makanan Malaysia. Healthy diet macam mana? Nombor 22. Okay. Healthy diet yang macam mana sesuai untuk orang Malaysia ni, sebab most of our food banyak guna santan, minyak and etc. Okay, healthy diet yang sesuai untuk orang Malaysia, sesuai untuk kita istiqomah dengan diet tu adalah ambil je makanan yang kita punya rutin masakan kita. Contohnya pada hari tu Zati masak ayam sambal, nasi putih dengan sayur campur kan. Jadinya ambil je lah nasi dalam 1 genggam atau 2 senduk paras. Ambil ayam sahaja. Kuah tu hanyalah rezeki kita hanyalah kuah yang lekat pada lauk sahaja. Okey, suku-suku separuh. Yes, Ariel. And then kita ambil sayur, kalau boleh dah masak sambal tu berminyak. Satu lagi masakan tu jangan ada minyak yang banyak lah. Mungkin buat sup ke kan. Macam tu pun dah okey dah. Kita jangan, kalau nak eat clean tu silakanlah kalau boleh. Tapi kalau saya eat clean 3 hari je kot saya tahan. Lepas tu saya dah tak tahan dah, tengok masak lemak lah, kerabu lah apa kan. Jadi masakan yang lain tu ambil je nak ambil, tak ada masalah. Tetapi portion kena jaga. Kuah-kuah jangan banyak sangat ambil, especially yang ada santan, yang ada minyak, yang ada gula. Dan jika satu menu tu dah ada minyak, satu lagi menu jika boleh
tak perlu berminyak sangatlah. Itu saya punya saranan untuk kita sustain kita punya diet walaupun dah lepas fasa 8 minggu ni, Zati. Okey, itu sajalah untuk nak bagi sustain diet dengan makanan Malaysia yang sedap-sedap ni. Makan je lah tapi portion kena jaga. Alright, harap terjawab soalan anda juga. So, okay, I think sekarang dah dekat dengan pukul 10 dah. So, I think should we have a wrap? Tapi sebelum kita wrap, mungkin kita dapat the last few words from all our panelists untuk hari ini. Kita mungkin mulakan daripada Coach Faza. Your advice or final advice untuk mereka. Okay, thank you Coach Andy. Sebenarnya untuk mengamalkan pemakanan sihat ataupun nak menurunkan berat badan ni dia tak susah lah. Okay, jadi tak susah. Jadi kita cuma tahu berapa banyak kita punya limit, kita kena tahu apa yang kita nak makan, kita kena tahu apa yang kita perlu buat setiap hari lah. Contohnya exercise ke, kena lebih bergerak aktif ke, macam tu sajalah. So berbalik pada konsep asal, boleh buat suku-suku separuh, ikut kita punya makanan ataupun menu apa yang kita nak, jaga kita punya lemak, kawal gula, kawal garam. Okay, and then minum air cukup, minum susu setiap hari. Mungkin boleh pilih susu mana yang kita berkenan lah. Low fat boleh, skim milk boleh, full cream boleh, apa-apa pun okey. Cumanya mesti ada dalam range kalori ataupun pembahagian makronutrien yang kita perlukan. Okay, itu saja Andy. Thank you Faza. Okay, Zainul. Okay, bagi sama juga kot dengan semua coach yang semua poin-poin yang hadir tadi. Basically nak diet jangan buat stres-stres. Percayalah. Boleh tanya saya punya peserta kat sini, Puan Akmal, dia masa mula masuk dia cakap dia dah buat diet, dia stres, dia tak boleh makan itu, tak boleh makan ni. Tapi bila dengan saya cakap makan je Kak, makan apa nak makan, 2 minggu lebih, seminggu lebih dapat 3 kilo turun. Sebab kita nak kasih happiness. Macam Coach Ika cakap tadi, cari kebahagiaan anda. Baru anda akan dapat turun berat badan dengan mudah. Sebabnya kita nak turunkan berat badan bukan kita nak time tu sahaja. Kita boleh kita nak cari untuk long term ataupun sampai bila-bila. So that's why dekat BSK ni, cuba jadikan dia satu platform untuk anda buat ataupun cari corak makanan yang sangat mudah untuk anda lakukan sampai bila-bila. Jangan untuk hari ni je. Kalau tak guna. Rugi je. Percayalah. Itu je satu saya. Thank you Zainul. Okay, Coach Nurus. Hai, so saya simple je. First, untuk diet ni, tahu you punya kalori, jangan rendah BMR. Okay, jangan rendah you punya BMR punya kalori. Second, makan pelbagai jenis makanan secara seimbang dan sederhana. So, jangan sesekali cut kita punya food. Dan jangan lupa bersenam. Itu saja. Okay, thank you. Coach Ika. Okey, saya nak buat kesimpulan sikit lah. Saya dah scan tadi soalan daripada tim Coach Andy. Okey, yang pertama sekali, jangan percaya kepada mitos-mitos diet tu. Okey, contohnya detox tea boleh kurus ke apa semua tu. Itu jangan percaya. Okey, bila saya scan yang kedua, ada yang nak mengamalkan IF, ada yang nak mengamalkan plant based, ada yang nak mengamalkan diet mengikut jenis darah. Terpulang. Asalkan anda bahagia, anda rasa dengan IF boleh turun, buat. Tak ada masalah. Janji kalori sehari tu capai. Okay, itu yang kedua lah. Yang ketiga, setelah saya scan lagi yang soalan majoriti lah. Majoriti tadi tanya pasal suplemen. Bukan majoriti, banyak juga soalan yang suplemen kan. Okey, jadi suplemen ni kalau nak ambil tu make sure tahu keperluan sehari kita berapa. Contoh tadi kalsium, kita punya keperluan kita 1000 mg. Kita nak cari suplemen kalsium, kita tengoklah dia punya label je tu. Kena pandai tengok label je. Vitamin C, keperluan kita contohnya keperluan kita dalam berapa ratus gram sahaja. Tetapi kita dah ambil 1000 mg apa semua tu kan. Yang tu kita kena counter balik. Kita nak ambil suplemen tu untuk apa. Kalau kita boleh dapat zat tu daripada makanan real food, buah saja ke, sayur saja ke, tak perlulah ambil suplemen. Kalau rasa kita tak mampu nak makan sayur dan buah, tak cukup sebab 24 jam kena pakai baju PPE, kena pakai baju ke bulan tu, kita rasa kita perlu suplemen,
then ambil. Kalau rasa kita mampu dapatkan daripada real food, tak perlu ambil. Itulah saya punya, yang saya tak sempat jawab tu, yang itulah saya boleh bagi point sikit lah yang last ni. Okay. Thank you Coach Ika. Actually tadi bila I scan through the soalan juga, actually kita dah jawab hampir 90% tau. Almost 90, dan termasuk dengan kesimpulan dekat the ending here, dah dekat 95% kita dah jawab dah. Okay, so but hopefully kepada sesiapa yang soalan you tak terjawab, please jangan feel sad, jangan feel bad. What I can do the best is, mungkin saya akan forwardkan soalan-soalan itu kepada coaches dalam grup kita yang kecil tu, coaches. Kalau boleh, mungkin coaches boleh tolong jawabkan, dan then saya akan hantar balik jawapan dia kepada grup kita. So harapkan semua dapatlah terjawab. Okay? Boleh? Jangan cakap lah, tak acil lah dia tak pilih saya, dia tak suka saya. Tak ada macam tu. Semua kita sayang, semua kita sayang. Okay, so thank you so much again to all our panelists, diwakili oleh Coach Faza, Coach Nurul, Coach Ika, and also Coach Zainul. Terima kasih kerana sedia untuk meluangkan masa untuk malam ini. So next week, kita akan kembali masa yang sama, hari Khamis 8.30 malam, kita akan buat workout bersama-sama dengan team daripada coaches Faza, Nurul, Ika, and also Zainul. So it's a big group again next week. Okay? Yeah, so, mahu. Itulah, tak sabar. Alright. So thank you so much. And okay, tadi one last thing. Tadi ada orang tanya saya kenapa apa tu? Tiba-tiba kita punya apa nak cakap dah? Okay lah, tak apa. It's okay. Jangan. Nanti I explain my group. Don't worry. Okay. Alright. Thank you so much again. Apa tu? Makan sayur unggu untuk daya ingatan. Yes. Oh, okay. Sorry, I remember. Tadi orang tanya saya kenapa tiba-tiba macam ni. Nampak tak? Kenapa ada Maybell? Okay. Because hari ni my account dapat maksimum 100 pack saja. Biasa saya pinjam daripada Coach Maybell. Coach Maybell punya account boleh melebihi 100 orang. That's why. Tadi yang nampak ada orang dia, kenapa Coach guna salah account ke? Tak, bukan salah account. Pinjam. Okay. Alright, so we'll see you next week. Thank you again, coaches. Selamat malam. Candy, Andy. All Thank you, coaches. Thank you, coaches. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih coaches. Bye. Bye. Thank you. Sayang coaches semua Thank you. Thank you juga kepada team members daripada Faza, Nurul, Ika, and also Zainul. Thank you for joining tonight as well. Alright. Selamat malam semua. Thank you. Bye. Good night. Bye. Bye. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.